Bisikan Dimensi. Dunia memanggilnya Sufyan, tetapi di kalangan pengamal mistik, dia dikenali sebagai sang penyelidik. Sufyan bukanlah pawang atau ustadz, dia seorang ahli spiritual yang khusus menyiasat kes-kes sumpah kuno yang berakar umbi dari zaman sebelum kemerdekaan. Misinya kali ini membawa langkahnya ke tepi hutan larangan Bukit Kemusa, sempadan yang diselubungi kabus dan disenyapkan oleh kepercayaan purba. Penduduk kampung berhampiran telah meninggalkan kawasan itu sejak 2 bulan lalu. Semuanya karena puaka 8 bersaudara. 8 orang adik-beradik, 8 jiwa yang terikat pada ritual pengorbanan yang dilakukan 100 tahun lalu oleh ibu mereka, seorang ahli sihir hitam. Mereka disumpah untuk menjaga harta karun terlarang di dalam hutan, menuntut nyawa sebagai cukai laluan. Sufyan berdiri di ambang hutan pada pukul 3 pagi. Hanya ditemani lampu suluh berkuasa tinggi dan tasbih besi hitam di pergelangan tangannya. Mereka menguji keberanianku, bisik Sufyan sambil melangkah masuk. Hutan itu bukan sekadar gelap, ia terasa berat dan dingin. Setiap langkah Sufyan berbunyi terlalu kuat di atas daun kering. Setelah berjalan 5 menit, dia berhenti. Bunyi langkah kakinya tidak hilang, malah ia berlipat kali ganda. Gezruk, gezruk, gezruk. Ia datang dari belakangnya. Sufyan menarik nafas dalam, coba mengekalkan ketenangan. Dia tahu, puaka yang pertama sudah mula bermain. Sufyan memusingkan badannya pantas. Cahaya suluhnya dihalakan. Tiada apa-apa. Tetapi pada saat dia memusingkan semula ke hadapan, dia terpaksa menahan jeritan. Di hadapannya berdiri seorang kanak-kanak perempuan yang amat kecil, berpakaian lusuh dengan mata yang putih. "Abang Sufyan, jangan pergi, gelap," bisik suara itu, manis tetapi kosong. Ini adalah puaka pertama, si pemanis kata, yang terkenal dengan ilusi yang merayu. "Aku tidak datang untuk bermain, aku datang untuk memutuskan sumpah kalian," balas Sufyan dengan suara yang keras, coba menepis rasa gentar. Tiba-tiba, kanak-kanak itu melompat ke hadapan dengan kelajuan yang tidak wajar, mencerut senyumannya menjadi seringai yang mengerikan. Sufyan sempat mengelak, membiarkan tubuh kanak-kanak itu melantun di atas tanah di belakangnya. Dia tidak menyentuhnya. Dia berlari, meninggalkan kawasan itu. Sebaik sahaja dia yakin dia sudah jauh, dia berhenti di sebelah pokok besar yang dilitupi lumut tebal. Kring, kring, bunyi loceng basikal yang kuat kedengaran, seolah-olah ditunggang di atas jalan tar. Sufyan menoleh ke kiri. Lorong hutan itu kosong. Tiba-tiba, loceng itu berbunyi sekali lagi, tetapi kali ini ia datang dari atas. Sufyan mendongak. Di atas dahan pokok, duduk dalam formasi yang menyeramkan, adalah 7 lagi bayangan hitam yang berupa seperti remaja dan dewasa. Mereka duduk kaku, memperhatikannya dengan mata yang bersinar merah. Ini adalah baki puaka 7 bersaudara. Di tengah-tengah mereka duduk seorang wanita tua, puaka ke-8, yang kelihatan memimpin. Wanita itu mengayunkan kakinya dan mula bersenandung. Senandung itu perlahan-lahan mencengkam pikiran Sufyan, menimbulkan rasa sedih dan putus asa yang melampau. "Kamu tidak layak, kamu hanya manusia yang penuh dosa," bisik suara wanita tua itu. Seolah-olah ia datang dari dalam minda Sufyan sendiri. Sufyan memejamkan mata, membaca ayat-ayat pendinding, dan apabila dia membukanya, 8 keranda kayu yang digantung pada dahan pokok di belakang mereka terbuka serentak.
Dari setiap keranda, keluar kabus hitam yang melilit sekeliling 8 bersaudara itu, menjadikan mereka lebih besar dan lebih kuat. Sufyan berpaling dan berlari. Dia tidak mau berhadapan dengan kekuatan penuh 8 puaka itu serentak. Dia menuju ke Taman Batu, sebuah kawasan lapang yang dipenuhi batu-batu granit. Ketika dia berlari, dia terdengar bunyi patah ranting di hadapannya. Dia berhenti mengejut. Di hadapannya, merangkak di atas tanah, adalah puaka kedua, seorang lelaki dewasa dengan mata yang buta, tetapi tangannya memegang serpihan kaca tajam, si cermin pecah. Shring! Lelaki itu mencampak serpihan kaca. Sufyan mengelak, tetapi serpihan itu terpacak pada dahan pokok di belakangnya, menyebabkan bayangan Sufyan pada dahan itu terkoyak dan berdarah. Sufyan berlari ke kanan, mengelak laluan si cermin pecah dan tiba di Taman Batu. Di tengah-tengah batu itu, terdapat kolam kecil yang gelap, tempat air sumpah itu disalurkan. Tiba-tiba, dari celah-celah batu, muncul 2 lagi puaka secara serentak. Puaka ketiga dan keempat, 2 orang pemuda kembar. "Kembalikan ibu kami!" jerit mereka berdua serentak. Jeritan itu menghasilkan gelombang bunyi yang kuat sehingga menyebabkan telinga Sufyan berdesing dan lampu suluhnya terlepas dari genggaman. Dalam kegelapan, Sufyan merangkak ke arah kolam. Dia mencapai botol kecil berisi air penawar suci yang dibawanya. Apabila Sufyan berdiri di tepi kolam, dia dikepung. Puaka kelima dan keenam mula melayang ke arahnya. "Jangan sentuh anak manusia, sumpahan ini abadi," jerit puaka kelima. Pada saat yang sama, Sufyan merasakan nafas yang panas dan berat. Puaka ketujuh, si pelukan maut, telah melilitkan tangannya yang hitam dan sejuk di leher Sufyan. Lilitan itu kuat, segera menghentikan aliran udara dan darah. Sufyan mula sesak nafas. Dia mengumpulkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, mengingati tujuannya, dan menjerit dalam hati. "Dengan nama Tuhan yang Maha Esa." Dengan tangan yang menggeletar dan hampir lumpuh, dia membuang botol air penawar suci itu ke dalam kolam sumpah di hadapannya. Kolam itu mengeluarkan asap putih yang tebal dan berbau belerang. Pada saat yang sama, lilitan tangan si pelukan maut di leher Sufyan hilang. Dia jatuh melutut. Ke-8 puaka itu kini berdiri kaku, kemudian mengeluarkan raungan kesakitan dan kemarahan. Lembaga wanita tua, puaka ke-8, mula mencair dan memancar cahaya hijau. "Ini bukan akhir," sang penyelidik, raung suara wanita itu sebelum ia pecah menjadi debu halus. Satu persatu, badan ke-8 puaka itu menjadi debu halus dan dibawa terbang oleh angin yang tiba-tiba muncul. Sufyan rebah ke tanah, badannya lemah. Apabila dia coba bangkit, dia merasakan sesuatu yang tajam mencucuk tapak tangannya. Dia menunduk. Di sisinya, tergeletak di atas lumut, adalah sebuah pisau kecil yang berlumuran darah, darah sumpah. Di hujung hulu pisau itu tertulis ukiran 9. Sufyan kaku. Jika sumpahan hanya melibatkan 8 bersaudara, siapa pula entiti ke-9 ini? Sufyan memusingkan kepalanya ke arah kegelapan hutan. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi tapak kaki yang berat. Gedebuk, gedebuk, tetapi ia datang dari dalam kolam sumpah. Kolam yang baru sahaja disucikan itu tiba-tiba mula berombak. Airnya bergelora dan berubah menjadi warna hitam pekat sekali lagi. Sufyan menyadari kebenaran ngeri itu. Puaka ke-9 bukanlah adik-beradik. Sumpah itu menuntut 8 anak, tetapi ibu mereka
Ahli sihir hitam itu telah mengikat entiti paling berharga, roh sumpahan itu sendiri untuk menjaga 8 anaknya. Ibu itu adalah Puaka ke-9. Dari dalam kolam yang menggelegak, mula muncul satu tangan yang kurus kering, kemudian bahu yang bongkok, dan akhirnya sosok seorang wanita tua yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi urat hitam dan matanya memancarkan api hijau. Ini adalah ibu kepada 8 bersaudara, si pembina sumpah. Wanita tua itu tersenyum nipis, senyuman yang lebih menakutkan daripada mana-mana jeritan. Anak manusia yang bodoh, kamu membebaskan anak-anakku, tetapi kamu tidak membebaskan aku. Suara wanita itu bergetar. Kamu telah melepaskan sumpah darah. Kuasa kamu sudah tiada, balas Sufyan. Wanita itu menunjuk ke dada Sufyan. Sufyan melihat ke bawah. Setitik darah hitam dari pisau 9 itu telah merecik dan menyerap masuk ke dalam kulitnya. Sufyan mula terasa sejuk dan panas berselang-seli. Sumpah itu kini coba memasuki dirinya. Sufyan memejamkan mata. Dia menjerit dalam hati, membaca ayat Al-Kursi berulang kali, membayangkan dirinya di sekeliling cahaya putih yang amat terang. Wanita tua itu meraung kesakitan apabila cahaya itu memancar dari tubuh Sufyan. Dia coba mendekat, tangannya mencakar udara. Sufyan menjerit dengan suara yang terakhir. Kamu terikat oleh darah, aku terikat oleh Tuhan. Keluar! Sufyan mencampakkan pisau 9 itu ke arah kolam. Pisau itu jatuh ke dalam kolam. Wanita tua itu membeku dan meronta-ronta. Kolam sumpah itu meletup dengan letupan spiritual. Cahaya putih yang menyelimuti Sufyan bercampur dengan cahaya hijau kegelapan wanita itu. Apabila cahaya itu hilang, kolam itu kini menjadi jernih. Wanita tua itu hilang. Sufyan terbatuk, meludah darah hitam ke tanah. Dia bangkit dengan perlahan. Udara di sekelilingnya telah menjadi ringan. Sumpahan telah diputuskan. Sufyan melangkah keluar dari taman batu menuju ke sempadan hutan larangan. Di luar hutan, matahari pagi mula menyingsing, memancarkan cahaya jingga ke atas pepohonan. Sufyan tersenyum nipis. Bisikan dimensi.